Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera daripada saya kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mur sekalian, dan juga salam daripada pengurusi dan sekalian ahli jawatan kuasa dan pegawai-pegawai Masjid Darul Ma'mur. Jadi saya akan teruskan kuliah duha ini, yang mana subjek ataupun perkara yang akan diperkatakan ialah tentang akidah Islam, yang mana kita gunakan kitab Aqidatun Najin, atau boleh dah diterjemahkan kepada akidah orang-orang yang akan selamat. Kerana orang yang berakidah mengikut arahan-arahan ataupun susunan daripada kitab ini, insya-Allah mereka akan selamat di dunia dan di akhirat. Selamat kerana akidahnya itu adalah akidah yang lurus, akidah yang benar-benar sebagaimana yang diwarisi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan sambung pengajaran kitab ini daripada muka 56. Sebagaimana yang telah kita lalui dahulu, ialah yang utama sekali, manusia ini berlainan daripada haiwan dan segala makhluk dalam dunia ini. Kerana manusia ini bukan hanya makan dan minum, tetapi manusia ini walaupun sudah dapat makan dan minum, dapat rumah, masih lagi banyak masalah-masalah yang ditanggung oleh manusia. Justru manusia tidaklah boleh berpegang kepada benda-benda yang kita nampak atau kita dengar, tapi hendaklah berpegang kepada yang mencipta segala-galanya yang ada dalam alam ini. InsyaAllah kalau kita berpegang kepada pencipta kita saja, kerana dialah yang berkuasa atas segala-galanya, sama ada diri kita atau benda lain, semuanya dikuasai oleh yang mencipta atau yang maha pencipta, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana itulah pentingnya kita mesti mengenal Allah ta'ala sebagaimana yang sepatutnya. Kerana dengan mengenalnya baru kita tahu betapa perlunya kita kepada Allah ta'ala. Kerana kita hidup dalam miliknya, kita berada dalam miliknya, dan kita tetap akan dimiliki oleh Allah Ta'ala, sehinggalah kehendak Allah Ta'ala yang mahukan sebegitu. Artinya daripada dunia ini sampai ke akhirat pun kita masih dalam milik Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, atau Maliku Yaumiddin, kalau kita baca mengikut daripada susunan khabar, iaitu Maliku Yaumiddin, tapi kita kerana ikut dalam i'rab di surah Al-Fatihah, baris bawah maktuf kepada yang sebelumnya, jadi Maliki Yaumiddin. Artinya Allah Ta'ala yang memiliki hari pembalasan. Hari pembalasan itu maksudnya ialah hari akhirat, mana selepas dunia ini. Baiklah, kita nak mengenal Allah Ta'ala tadi. Yang pertama sekali, para ulama telah menyusun, terutama sekali ulama Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah, mestilah kita kenal Allah Ta'ala itu, iaitu Allah Ta'ala itu wujud, ada, dan adanya tiada permulaan, yang mana kita katakan qidam. Adanya tiada kesudahan ialah baqa. Adanya tiada bersamaan ialah mukhalafah lil hawadith. Kemudian adanya tiada berhajat kepada sesuatu,
dia berdiri dengan sendirinya, iaitu qiyamuhu ta'ala binafsih, dan juga adanya Allah Ta'ala itu ialah esa yang tidak ada bahagian-bahagiannya atau ada penyamaannya dengan yang lain. Jadi kita telah mengatakan bahawasanya yang terakhir sekali pada minggu yang lepas tentang Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya, dan telah ditekankan tentang surah Al-Ikhlas, iaitu di mana surah Al-Ikhlas ini menunjukkan kepada keesaan Allah dan menunjukkan juga kepada pendirian ataupun Allah Ta'ala bersifat berdiri dengan sendirinya, yang mana kerana Tuhan sajalah tempat meminta, yang mana kita tidak ada tempat lagi nak minta kecuali daripada Dia, kerana segala-galanya Dialah yang mencipta. Jadi kita minta terus kepada Dia, yakni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan As-Samad. Kemudian di dalam surah ini juga diterangkan yang Tuhan kita, yang kita sembah ini bukanlah sama dengan yang lain-lain, kerana dia berbeza, iaitu lam yalid walam yulad. Tidak ada beranak, dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Artinya wujudnya dengan sendirinya, wujud yang mana tidak ada yang mendahulunya, tidak ada yang kemudian daripadanya. Dia tetap menjadi wujud atau ada dengan sendirinya. Jadi kata pengarang dalam kitab ini, muka 56, dan makna samad atau as-samad itu yang dikasatkan pada segala hajat hambanya atas berkekalan, yakni kuasa ia, iaitu Tuhan, menunaikan segala hajat hambanya, dan jikalau di dalam masa yang satu sekalipun lagi tiada rongga baginya. Itulah makna samad. Artinya Allah Ta'ala tempat berhajatnya segala makhluk. Ia akan menyampaikan segala hajat makhluk, apa saja yang diperlukan. Artinya Allah Ta'ala lah yang menentukan keperluan-keperluan makhluk tadi. Sama ada dia akan berikan 10%, 20%, 50% atau 100% kepada makhluk, itu terserah kepada kehendaknya, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan apa lagi yang dikatakan di sini, iaitu jikalau dalam masa yang satu sekalipun. Artinya Allah Ta'ala boleh menentukan sesuatu itu dalam satu masa, tak ada kontradiksi, tak ada berlawanan. Walaupun satu masa Tuhan nak mandikan 1 juta orang, 1 juta boleh mati. Nak hidupkan, beranakkan sekaligus 100,000 beranak sekaligus. Inilah makna kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dialah yang boleh memberikan sedemikian itu. Artinya kalau ada makhluk minta makhluk A minta sesuatu, makhluk B minta sesuatu, walaupun sama permintaannya, Allah Ta'ala boleh, Tuhan maknanya mampu dan tidak ada yang menghalang untuk memberikan sekaligus dalam satu masa. Kata pengarang seterusnya, maka tiada ia makan dan tiada minum dan tiada beranak, artinya tiada keluar wujud satu daripada zatnya yang maha tinggi, dan tiada diperanakkan akan dia, artinya tiada keluar zat Allah itu daripada zat suatu, dan tiada suatu yang diperanakkan dia, melainkan lagi akan mati, dan tiada yang mati melainkan dipusakai akan dia. Jadi bila dikatakan tentang Allah Ta'ala tetap wujud, tiada beranak dan tidak diperanakkan. Artinya dia tidak berasal, Allah Ta'ala tidak berasal daripada apa-apa, kerana dialah yang asal segala-galanya. Segala-galanya berpunca daripada Allah, berasal daripada Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak didahului dan tidak dikemudiankan. Artinya tidak ada siapa yang mendahulunya dan tidak ada apa makhluk pun yang kemudiannya. Kerana
Kalau sekiranya dia beranak ataupun dia diperanakkan, dia wujud dengan ada sebab lain, maka ini menunjukkan dia bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Kerana itulah dia tak perlu nak makan, tak perlu nak minum, tak perlu nak hendakkan sesuatu. Artinya tak perlulah makan ubat, tak perlulah untuk meminta tolong siapa-siapa. Kerana dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Bermula Allah Ta'ala itu tiada mati, maka tiada seorang jua pun yang mengambil pusaka akan dia, dan tiada menyamai baginya oleh seorang. Jadi dia kekal. Maknanya bila dia kekal, maknanya dia tidak akan mati. Jadi bila tidak mati, tak ada orang yang boleh mempusakainya. Jadi dakwaan umpamanya sesuatu makhluk itu anak Tuhan, cucu Tuhan, atau apa sajalah, maka itu semuanya tak berasas dan tidak benar. Akidah kita mengatakan Tuhan tidak begitu. Tuhan tidak akan mati. Kalau Tuhan hidup pun tidak bergantung kepada nyawa, tidak bergantung kepada kekuatan badannya atau dirinya, kerana Allah Ta'ala hidup dengan sendirinya, tidak memerlukan apa-apa, baik makan, baik minum, bernafas, ataupun mengeluarkan sesuatu daripada zatnya dan sebagainya seperti makhluk. Itu semuanya ternafi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang menyabit ia dengan firman-Nya, Allahus Samad, itu berkehendak tiap-tiap barang yang lain itu kepadanya. Jadi makna Qul huwallahu ahad, Allah itu adalah satu-satu esa. Allahus Samad, Allah tempat meminta. Jadi bila dikatakan Allah tempat meminta, maknanya sabit daripada sini, yang mana tiada apa pun yang boleh kita minta, kerana apa pun yang kita minta kepada siapa itu belum tahu ditunaikan. Kalau ditunaikan pun orang itu akan rugi menunaikannya ataupun merasa terhutang budi kepadanya dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala akan menunaikan apa permintaan kalau Allah Ta'ala ingin hendak menunaikannya. Dan Allah Ta'ala akan menghentikan daripada menunaikannya kalau Allah Ta'ala ingin atau hendak menghentikan. Jadi ini semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak boleh kita abaikan atau tidak boleh kita tolak perkara ini, kerana Allah Ta'ala tempat meminta. Itulah yang dikatakan Allahus Samad. Dan tidak syak lagi bahawasanya tiap-tiap suatu itu berkehendak kepadanya pada permulaan dan berkekalan selama-lamanya. Ada kalanya dengan lisan al-hal, artinya dengan ahwal kelakuannya, dan ada kalanya dengan sharih, perkataan lidahnya, atau dengan keduanya, yakni dengan kelakuannya dan dengan perikatannya. Jadi dengan demikian bahawasanya semuanya makhluk berhajat kepadanya, memerlukannya, kerana dia yang mencipta, dia yang telah menjadikan. Okeylah, katakan kita telah dicipta oleh Allah Ta'ala, makna dihidupkan. Tapi yang mengekalkan kita hidup ni siapa? Ialah dia. Dengan dia menyediakan matahari, menyediakan udara, menyediakan tempat, menyediakan badannya yang sesuai untuk terus hidup. Ini semua dengan kehendaknya dan dengan kuasanya. Jadi bukanlah diadakan saja terus dibiarkan begitu, tidak. Diadakan tetapi disediakan untuk berkekalan. Artinya kita sudah hidup ni, alhamdulillah hidup, tapi maknanya nak kekalkan hidup. Itulah yang menjadi masalah kepada kita, kerana kita perlukan untuk mengekalkan hidup. Kita perlukan apa? Kita perlukan makanan, perlukan minuman, perlukan udara,
Perlukan matahari, perlukan bulan, semua kita perlukan yang Allah Ta'ala sediakan ini. Kalau sekiranya Allah Ta'ala tidak sediakan ini, kita tidak akan hidup. Mungkin kita hidup sekejap, terus kita pun, kata orang tu, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita terus mati. Kerana apa? Tidak disediakan, tapi Allah Ta'ala kekalkan kita hidup. Sebab itu wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itulah yang dimaknakan, la in syakaratum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, artinya kamu berterima kasih kepada Allah dan kamu berusaha untuk beribadat seterusnya, untuk kamu menjalankan kehidupan selanjutnya, kamu akan mendapat tambahan. Kerana manusia hidup ni bukan kerana makan minum saja, tempat tinggal yang bagus dan sebagainya, tapi ada benda lain yang boleh manusia ni berbahagia atau tidak berbahagia. So itulah artinya orang yang fakir sekalipun, kalau sekiranya dia bersabar dan dia hanya misalnya makanannya cukup satu hari, kemudian besoknya dia cari lagi makan, kemudian satu hari lagi dicari lagi makan, tak adalah makanan yang disimpan dalam rumahnya, tetapi dia dalam keadaannya itu dia bersabar dan dia terima, reda dengan apa yang dia hidup, maka orang ini akan berada di sisi Allah dengan sebaiknya. Dan mengikut sebuah hadis yang pernah saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang ini akan masuk ke syurga tanpa hisab. Maknanya ditolaklah, mestilah ada ibadat dan sebagainya, akidahnya masih betul, ibadatnya pun betul, tetapi dia dalam kehidupannya hanya makan sehari sekeping roti umpamanya, dan hati dia dan dirinya sabar dan dirinya puas dengan apa kehidupannya tadi, dan dia rasa bahagia dengan kehidupannya walaupun dengan keadaan seperti itu, dan dia tak mau bandingkan pada orang lain dan sebagainya. Dia rasa inilah bahagian dia, maka orang itu akan masuk ke syurga dengan tidak dihisab. Cuba dibandingkan dengan kita, semuanya ada, rumah kita banyak makanan-makanan, banyak pakaian kita, lebih daripada 10 misalnya lah, atau 100 ke 100 helai pakaian, tetapi kita tak tahu sama ada kita ini benar-benar reda dengan kehidupan kita atau tidak, atau kita rasa masih tak puas, kita rasa masih Allah Ta'ala tidak memberi keadilan kepada kita. Kalau kita rasa macam itu, makna kita tidak akan bersama orang-orang yang masuk ke syurga dengan tidak dihisab. Dan menyebut ia dengan firman-Nya, lam yalid wa lam yulad, itu akan wajib kaya ia daripada yang memberi bekas, dan kaya pula daripada bekas, dan lagi pula menolakkan segala kafir Arab yang mendakwa mereka itu ada bagi Allah itu anak. Jadi bila kata lam yalid wa lam yulad, maknanya bersih Allah SWT ni. Tak ada lagi hubungan dengan manusia sebagai seolah-olah anak dengan bapa, atau anak diberanakkan oleh bapa, berasal dari bapa atau ibu, kemudian ibu juga berasal daripada lain lagi. Allah Ta'ala tidak begitu. Jadi ini menafikan pada orang-orang musyrik ketika itu. Mereka menyangka Tuhan ini seolah-olahnya satu benda. Tuhan ini adalah bersifat kebendaan. Kebendaan maknanya bersifat macam makhluk. Allah Tuhan ini boleh beranak, boleh diperanakkan. Inilah yang Allah datang firman Allah Ta'ala tadi. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid, tidak dia beranak, wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Jadi bila di sini makna mengajar kepada orang musyrik waktu itu, waktu turunnya ayat tadi, Rasulullah menerangkan kepada mereka, Rasulullah dengan berani menyebut pada mereka, membaca surah ini ketika sembahyang dengan nyaring di hadapan mereka, dia mengatakan lam yalid wa lam yulad. Jadi mereka sedar kalau mereka berfikir itu Tuhan. Jadi mereka mungkin tak percaya. Kerana apa? Kerana hidup mereka ialah hidup dalam kebendaan, semuanya dengan benda. Jadi dia tak percaya Tuhan
semacam itu. Jadi Allah Ta'ala tekankan demikian. Kata mereka itu, malaikat itu anak perempuan bagi Allah. Dan kata orang Yahudi, Uzair itu anak Allah. Dan kata Nasrani, Isa itu anak Allah. Jadi kepercayaan yang menyebar atau perkataan yang tersebar waktu itu di antara golongan orang-orang kafir, orang-orang musyrik pada zaman itu ialah seolah Allah Ta'ala ada Tuhan, ada anak. Jadi mereka mengatakan anak Tuhan ialah perempuan-perempuan, iaitu malaikat-malaikat. Malaikat mereka menganggap sebagai perempuan-perempuan. Jadi cantik, lawa, begitulah kononnya anak Tuhan. Itu pendapat orang-orang, sebagian orang musyrik. Orang Yahudi pula mengatakan Uzair, iaitu Uzair anak Tuhan. Dan orang Nasrani mengatakan Isa anak Tuhan. Ini semua ialah pemikiran kebendaan, yang mereka menganggap Tuhan ini macam benda, macam makhluk. Itulah maknanya Allah Ta'ala menurunkan surah Ikhlas ini supaya bersih akan apa? Akan diri mereka daripada kepercayaan seperti itu. Saya rasa cukuplah pada minggu ini dalam pelajaran kita sebagai menyambung kepada penafsiran qiyamuhu ta'ala binafsih. Sehingga bertemu lagi. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.